Baik, kembali dalam cerita di sebalik berita. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Syahrizal, Wakil Esro Awani di Sabah ataupun wartawan Esro Awani Borneo, kerana hari ini seperti yang kita memberi tumpuan khususnya kepada pembentangan rancangan Malaysia ke-12 yang telah pun dibentang oleh Perdana Menteri pada pagi tadi. Syah telah pun membuat maklum untuk membuat satu liputan lah untuk mendapatkan maklum balas khususnya pandangan daripada rakyat, apa kata rakyat daripada pembentangan yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Syah, mungkin boleh kongsikan sedikit daripada pembentangan ataupun RMK yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri ini, apa kata rakyat, dan mungkin ada sedikit apa yang boleh mereka jangkakan dalam tempoh 5 tahun ini melihat kepada RMK ke-12 ini. Baik, Fauzi, apa yang dikongsikan kepada saya sekitar tinjauan yang saya lakukan di ada yang memaksud bukan sahaja tertumpu kepada kebutuhan asas, iaitu kebutuhan jalan raya itu yang perlu diutamakan, tetapi terdapat juga beberapa kemudahan asas lain sebenarnya yang telah berpuluh tahun yang perlu diberi perhatian, yang perlu diberikan peruntukan yang lebih. Itu yang disuarakan oleh penduduk-penduduk di sekitar kawasan pedalaman khususnya. Kerana kalau berkenaan dengan suara-suara mereka yang inginkan pembangunan itu, Fauzi, saya sempat untuk berada di beberapa daerah di kawasan pedalaman, dan sempat juga sekitar 3 minggu lalu saya berada di daerah Pongot, di Kampung Inarat sebagai contoh. Kemudahan asas memang langsung tiada, Fauzi. Kalau ikutkan tiada jalan raya, tiada bekalan elektrik, tiada jalan internet, tiada bekalan air bersih. Jadi ini antara yang perlu diberi keutamaan yang disuarakan sendiri oleh penduduk di kawasan pedalaman yang rata-rata ini kalau ikutkan di kawasan yang saya tinggal di sini sebagai contoh. Juga kan pilihan saya sendiri, pengalaman saya sendiri, kami sebenarnya masih juga menggunakan air, kalau kita ambil air untuk mendapatkan bekalan air yang boleh kita diberikan sebagai air bersih kerana ia adalah bukan air sendiri jadi daripada bawah tanah, tapi bukan air perawat. Tapi itu yang berlaku di Terengganu sehingga ke hari ini yang disuarakan oleh penduduk dan juga dialami oleh saya sendiri di kawasan Terengganu ini. Dan kalau ikutkan di kawasan saya tidak ada bekalan elektrik, tapi di beberapa kawasan lain yang tidak ada bekalan elektrik dan mereka terpaksa menggunakan peranti solar, mereka terpaksa menggunakan generator untuk menjana elektrik di kawasan rumah mereka, tapi tidak boleh dilakukan sepanjang masa kerana perlu keuangan untuk membeli minyak diesel ataupun minyak tanah untuk menghidupkan generator tersebut. Fauzi, itu antara yang disuarakan pada saya sebelum ini. Dan mungkin kita boleh dengarkan, Fauzi, apa yang sempat saya berbual beberapa pemimpin masyarakat di daerah Terengganu, termasuk seorang NGO di Terengganu. Saya mohon kepada pihak kerajaan lah supaya menunaikan para janji-janji yang telah dimaterai pembentukan Malaysia, khususnya bagi negeri Sabah lah. Untuk peruntukan ini lebih diutamakan bagian untuk pembangunan di kawasan yang terlibat di kawasan seluruh negeri Sabah lah, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman. Dan dalam segi pembangunan jalan raya, ini bekalan air bersih, dan juga ini keperluan asas yaitu elektrik kepada masyarakat kawasan pedalaman lah. Yang mana dalam perjanjian itu pembentukan Malaysia memang sudah dijanji sudah sampai 58 tahun. Jadi saya mohon kepada pihak kerajaan supaya menunaikanlah janji-janji itu. Kita mahu jalan raya dibuat lebih bersasarlah di kawasan pedalaman, dan kita sedia maklum dalam keadaan pandemik ini, dan kita telah pun masuk ke fasa endemik. Kita mahu semua fasiliti kesihatan, iaitu hospital, klinik-klinik di kawasan pedalaman diberi peralatan-peralatan yang boleh membantu rakyat. Begitu juga dengan sekolah. Kita faham kerisauan ibu bapa yang mana di setiap sekolah itu mungkin boleh berlaku penyebaran virus. Jadi saya cadang kepada pihak kerajaan agar dapat menambah baik, mungkin menyediakan peralatan-peralatan yang begitu pentinglah untuk menjaga kesihatan anak-anak
Dan saya mengambil kira fasiliti awam berkaitan dengan pengangkutan awam. Kita juga maklum di kawasan pedalaman ini kita tidak mempunyai satu stesen bas bersepadu. Jadi saya mencadangkan agar di kawasan pedalaman Sabah ini, khususnya di daerah Keningau, dapat dibina satu stesen bas bersepadu. Itu lebih kurang kita panggil Keningau Central, yang mana kita dapat membuat satu tempat hentian perkhidmatan bas awam ataupun teksi daripada luar bandar untuk terus ke lokasi-lokasi yang dituju. Syah, daripada apa yang dikongsikan oleh dua wakil yang Syah interview ataupun temu bual sebentar tadi, selain pada kita melihat kepada pembangunan infrastruktur dan juga tuntutan ataupun kemudahan utiliti seperti yang Syah pun ada katakan tentang bekalan air dan juga bekalan elektrik, kita juga ingin memberi tumpuan kepada satu lagi perkara dan juga tumpuan penting dalam RMK ke-12 ni adalah berkaitan dengan agenda digitalisasi, dan ini juga perkara ataupun fokus penting yang disebutkan dalam RMK 12 oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan ketika kita melakukan secara langsung ini, Syah berada di Keningau menggunakan platform atas talian. Ada sedikit gangguan dan mungkin talian ataupun tidaklah begitu lancar. Kita bercakap tentang jurang pendapatan yang begitu lebar antara bandar dan juga luar bandar, antara negeri dan juga negeri lain. Mungkin pada waktu ini mungkin Syah boleh kongsikan sebagai seorang wartawan dan juga penduduk di Keningau misalnya, mungkin boleh dikongsikan melihat kepada tumpuan yang sepatutnya perlu diberikan kalau kita nak memperkasakan agenda digitalisasi, tetapi kalau kemudahan internet ataupun jalur lebarnya tidak begitu baik, sukar untuk kita mencapai matlamat tu, ya Syah? Untuk bercakap berkenaan dengan itu, kita sebenarnya maklum sebelum ini terdapat usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan, termasuk juga berkenaan dengan jaringan internet jendela yang kita faham dan maklum berkenaan dengan perkara itu. Tapi buat masa ini sebenarnya penghususan masih lagi diberi di kawasan, beberapa kawasan yang saya difahamkan masih lagi dalam keadaan percubaan, mana pesanan medium yang digunakan untuk menyalurkan atau memberikan perkhidmatan talian internet di kawasan ini. Dan terutama Fauzi, apa yang dimaklumkan saya kepada saya sebelum ini, hasil perbualan bersama beberapa pemimpin setempat ini, kawasan negeri Sabah khususnya kalau diambilkan contoh di Keningau sendiri sebenarnya boleh dibangunkan, tetapi perlu ada satu kedudukan yang khusus dan juga satu perancangan yang jangka panjang, kerana menurut salah seorang pada pemimpin yang sempat saya jumpa sebelum ini berkongsikan kepada saya berkenaan, katanya penduduk di Lembah Kelang sebelum ini tidaklah seramai penduduk di negeri Sabah, tetapi disebabkan oleh inisiatif ataupun plan ataupun idea yang diwujudkan untuk membangun ada tujuan dan yang boleh dilakukan oleh penduduk, menyebabkan kawasan di Lembah Kelang itu ramai yang berfikir terdapatnya prasarana yang memberikan peluang pekerjaan. Dan itu pula dibuktikan kerana terdapat dalam perjanjian Malaysia 1967 itu mengatakan bahawa berkenaan dengan kewangan sendiri Sabah dan Sarawak, pembangunan dan sebagainya, boleh membantu untuk mewujudkan, untuk memajukan kawasan-kawasan pedalaman. Tidak hanya di Keningau, mungkin berada di Nabawan, mungkin di Tambunan, mungkin juga di Tenom yang jauh daripada Kota Kinabalu. Yang kita lihat sekarang ini, Kota Kinabalu itu membangun dan maju. Boleh ada talian internet yang sebelum ini berbukit bukau, tapi kedudukan yang sama juga berada di Keningau yang juga berbukit bukau, tetapi akses internet itu sendiri tidak boleh diakses dengan mudah seperti mana kita akses di Kota Kinabalu. Jadi itu yang disuarakan sebelum ini, yang mengatakan bahawa jika ada usaha dan hasrat itu pasti jalan itu akan boleh dilakukan untuk pembangunan di sini, untuk dilihat seterusnya mungkin 5-10 tahun akan datang. Fauzi. Okey, baik, terima kasih kepada Syahriza Kamilul Arifin. Syahriza adalah wakil wartawan Astro Awani di Sabah ataupun wartawan Wani Borneo yang berkongsi dan juga sebentar tadi membuat liputan untuk mendapatkan maklum balas, khususnya berkaitan dengan RMK 12 bagi melihat kepada apa reaksi penduduk khususnya di Keningau Sabah. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebelah Berita. Saya Fuzin, kita jumpa lagi.